Baik, kita ada satu laporan terkini yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Abdullah Shah menzahirkan kegusaran terhadap penularan varian baharu COVID-19 iaitu Omicron. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, sehubungan itu Seri Paduka menasihati seluruh rakyat untuk terus beristiqomah dalam kawalan kendiri dan berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan serta menyeru supaya mereka berwaspada dan tidak alpa dalam menjalani aktiviti harian. Seri Paduka Baginda turut menasihati rakyat supaya melengkapkan suntikan dos vaksin COVID-19 dan mendapatkan dos penggalak bagi melindungi dan memelihara kesihatan serta keselamatan diri dan juga ahli-ahli keluarga tersayang serta masyarakat. Baginda turut menzahirkan sokongan penuh terhadap tindakan tegas kerajaan untuk membendung penularan varian tersebut yang diklasifikasikan sebagai lebih berbahaya dan lebih cepat merebak. Seri Paduka Baginda turut mengajak rakyat untuk bersama-sama mendoakan supaya rakyat dan negara ini sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhi dari sebarang musibah dan wabak COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Perincian lanjut kami akan bawakan di astroawani.com. Baik, hari ini sebulan lagi sebelum kita mengakhiri tahun 2021 yang penuh dengan cabaran dan peristiwa sama ada yang manis maupun pahit. Dan mungkin semalam ia adalah satu momen yang agak pahit untuk ditelan oleh penyokong pasukan Johor Darul Takzim atau JDT selepas berdepan kekalahan 2-0 dengan Kuala Lumpur City FC merampas gelaran juara Piala Malaysia bagi edisi ke-100 dan sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak kali terakhir menjejakkan kaki ke peringkat final. Saya tidak mahu mengulas tentang permainan semalam kerana ia sememangnya ada perlawanan, ada kalah dan juga menang. Dan untuk cerita jam ini saya ingin berbual petang untuk bertanyakan tentang suasana dan juga bagaimana kelancaran perlawanan itu semalam. Kerana saya yang berada di Astro Bukit Jalil ini pun boleh merasakan bahang perlawanan semalam kerana ketika saya dalam perjalanan ke pejabat ataupun studio semalam pun saya dah lihat ramai sebenarnya penyokong dah memenuhi pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil seawal jam 4 petang dan saya yakin ada mungkin yang sampai lebih awal, lebih-lebih lagi penyokong yang datang jauh dari belah selatan untuk memberi sokongan. Dan untuk cerita lebih lanjut, rakan saya wartawan Astro Awani, Raja Hisham Raja Zaid atau kita orang panggil sebagai King yang ada di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam bagi melakukan tinjauan perlawanan semalam. King, mungkin boleh ceritakan macam mana sambutan ataupun crowd semalam? Adakah ia sama meriah seperti perlawanan final Malaysia sebelum-sebelum ini, King? Baik, Faris, kalau kita melihat daripada kemeriahan yang berlangsung semalam, kemeriahan itu masih lagi dirasai. Excitement tu, kegairahan tu still lagi ada walaupun platform final pada 2021 ini nyata berbeza daripada edisi-edisi yang sebelumnya. Ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh sentuh di sini. Ia adalah Piala Malaysia edisi ke-100 tahun, sesuatu yang istimewa. Dalam keadaan keselamatan ataupun SOP yang sangat ketat. Tetapi kalau saya perhatikan di perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil semalam, sekitar jam 2 petang itu pun sebenarnya sudah mula dibanjiri oleh penyokong, terutamanya penyokong-penyokong daripada Selatan, Harimau Selatan, JDT, yang mengambil pendekatan untuk datang lebih awal seperti kebiasaannya juga dalam Piala Malaysia, Final Piala Malaysia edisi-edisi yang sebelumnya. Jika kita perhatikan, ia bukanlah asing kalau kita melihat dari sudut bentuk penyokong yang datang ke stadium lebih awal, itu adalah biasa. Tetapi di sini adalah bagi edisi kali ini, FIM menetapkan bahawa hanya 20,000 kapasiti saja dibenarkan ke Stadium Nasional Bukit Jalil bagi Final Piala Malaysia 2021. 18,000 adalah untuk penyokong, manakala 2,000 daripadanya adalah reservation untuk sebarang kemungkinan dan juga VIP, di mana 19,000 dibagikan kepada dua, bermakna 9,000 untuk KL dan juga 9,000 untuk JDT. Tetapi walau apapun, memerhatikan gelagat penonton, penyokong, aksi dan rasa keterujaan di kalangan mereka, saya sendiri secara peribadi tabik spring atas kesabaran dan juga pematuhan SOP yang diamalkan oleh keseluruhan penyokong oleh kedua-dua pasukan ini semalam.
di mana kawalan ketat kita dapat saksikan baik dari segi petugas di stadium itu sendiri dan juga pihak berkuasa PDRM yang mengambil langkah berjaga-jaga amat berhati-hati kerana inilah setelah setahun demam kenduri bola sepak Piala Malaysia berehat, ini adalah kemuncaknya pada yang berlaku semalam dan saya menjangkakan mungkin sebahagian mereka mungkin kalau kita tengok sebelum ini mungkin sentimen dan sebagainya tetapi tidak berlaku semalam dan mereka mematuhi dengan begitu sabar beratur. Kaunter pintu masuk adalah antara tempat yang sangat kritikal pada kebiasaannya tapi semalam mereka beratur dengan teratur, baik, sabar walaupun mereka perlu scan 2 kali, satu barcode QPR code final itu sendiri dan juga MySejahtera. Walaupun dalam keadaan penyokong yang hadir untuk melihat aksi final itu, mereka mematuhi daripada scan barcode itu sehinggalah mengambil suhu badan masing-masing. Dan kawalan sangat ketat sehingga ada unit K9, ada juga unit PDRM berkuda yang membuat rondaan dari masa ke semasa dan ditempatkan di seluruh perkarangan itu tanpa terkecuali. Dan tidak dinafikan, memang antara rules ataupun peraturan pada pihak final semalam adalah mereka yang hendak memasuki walaupun bertiket, sudah pun membeli tiket, mereka hendaklah divaksin lengkap baru dibenarkan masuk. Itu ada 2 saringan di luar pagar itu. Pertama sebelum pagar untuk masuk, kedua sebelum memasuki bahagian dalaman stadium. Memerlukan 2 saringan di mana sekiranya hanya satu vaksin, seseorang penyokong itu mendapat hanya satu suntikan pertama vaksin dan belum melengkapkan 2 suntikan, mereka tidak dibenarkan masuk walaupun mereka telah pun memiliki tiket ataupun membeli tiket, Faris. Dan juga dilaporkan semalam ada lebih kurang hampir 1,500 pegawai dan juga anggota polis yang ditempatkan bagi memastikan keadaan keselamatan penonton terjamin. Adakah King sendiri melihat ada penyokong yang telah melanggar SOP ataupun ada ke sebarang kompaun yang dikeluarkan ataupun mungkin yang King berada di sana juga Setakat yang saya tahu, setakat semalam apa yang saya tahu ada satu kes membabitkan penonton yang membawa barang larangan ke stadium di mana polis terpaksa melakukan tanggapan, hanya satu kes saja yang setakat yang saya tahu. Kedua adalah membabitkan mereka yang tidak dilengkapi vaksin. Kompaun setakat semalam yang saya dimaklumkan, saya tak tahu selain daripada apa yang dimaklumkan kepada saya, tidak dikeluarkan sepanjang pemerhatian saya di perkarangan tersebutlah. Saya tidak tahu sebab saya tak masuk kat dalam. Kat dalam saya tidak tahu sebab memerlukan pas akreditasi media yang berlainan untuk membenarkan kita masuk. Tetapi apa yang berlaku di sekitar pemerhatian saya semalam, boleh katakan kami cover hampir seluruh perkarangan di stadium itu, tidak kami kelihatan ataupun tidak kelihatan mana-mana pihak berkuasa mengeluarkan sebarang kompaun. Paris. Dan juga King, kalau kita ingin bertanyakan kepada King lebih lanjut tentang pematuhan SOP itu sendiri, mungkin kita boleh dengarkan daripada pengunjung ataupun penyokong-penyokong yang hadir semalam, mungkin kita boleh dengarkan daripada diorang sendiri bagaimana diorang melihat kepada pematuhan SOP di sana. Kita dengarkan. Tapi kira bagus lah SOP ni, ikut SOP kan. Sekarang ni dah lah COVID semua. Kalau tak ikut ni memang tak tahu nak cakap. Puas hati sebab satu kan bila sebelum ni datang final kan. Tapi kita datang kita tak kalut sangat tau. Tak ada pack sangat. So tak risau sangat. Jarak pun okey, masing-masing pun pandai jaga SOP. Ya banyak. Ramai polis pantau semua dah. Dia kata ramai ke tak ramai ke, memenuhi tak memenuhi, kita harapkan ikut jarak lah. Ikut jarak, ikut SOP. Yang penting kena ikut apa dengan apa sosial lah. Itu yang dikatakan oleh penonton ataupun penyokong-penyokong yang hadir semalam. Dan kalau boleh, saya ingin bertanyakan juga, kalau sebelum ini mungkin saya kalau ke stadium, setiap kali ada perlawanan penting, mesti ada peniaga yang menjual maflar, snack ataupun makanan ringan seperti burger stadium orang panggil, air dan sebagainya. Adakah semua itu masih lagi ada semalam, King? Ada, semua ada. Dia bukan setakat biasalah kalau kita pergi ke stadium dia akan ada, kalau sebelum ni ada jual jersey, jual air, jual makanan dan jual segala pelbagai permainan termasuk toys dan semua.
Semalam juga ada, tidak kurang meriahnya juga dari sudut peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan daripada perlawanan akhir untuk berniaga di kawasan, dan ia tidaklah dilarang asalkan SOP yang ditetapkan itu dipatuhi dengan baik. Dan kalau kita lihat sebelum pada ini pun ada peniaga yang bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan di keseluruhan pekarangan Stadium Nasional Kejali itu sebelum ini, dan itu juga berlaku semalam. Dan boleh saya simpulkan bahawa kalau kita nak gambarkan keseluruhan kemeriahan itu hampir sama, walaupun jumlah kehadiran itu mungkin sedikit berbeza daripada jumlahnya, kerana kita, sebagaimana yang kita tahu, kapasiti penonton di Stadium Nasional Bukit Jalil adalah 90,000 ke 100,000 maksimumnya, dan ia diturunkan sehingga kepada 18,000 sehingga 20,000. Ia adalah satu gap ataupun jurang yang agak besar, tetapi kemeriahan final Piala Malaysia itu tetap dirasai bagi sesiapa sahaja yang hadir ke stadium itu semalam, dan saya turut merasai dan meraihkan kemeriahan yang sama di kalangan penonton-penonton yang hadir. Lautan biru semalam tidak boleh dinafikan, mereka yang pujian juga diberikan kepada penyokong-penyokong JDT walaupun tewas. Itu bukan soalnya, itu ada permainan, itu berbeza. Tetapi semangat anda yang hadir ke stadium memberikan sokongan kepada pasukan anda tanpa berbelah bagi, itu sewajarnya harus diberikan pujian oleh seluruh warga negara di Malaysia ini. Dan cara anda mematuhi SOP yang ditetapkan semalam itu adalah sangat outstanding, dan saya memuji kepatuhan mereka, akur mereka, cara mereka meraihkan dalam keadaan SOP yang ditetapkan itu sangat luar biasa. Dan saya selaku wartawan mengharapkan situasi sebegini jika terus berlangsung pada masa akan datang, ataupun SOP-SOP seperti ini akan terus ditetapkan. Baik. Gambaran kepada apa yang berlaku semalam itu wajar dituruti. Baik, terima kasih Raja Hisham Raja Zaid yang berkongsikan kehangatan di stadium menjelang sewaktu perlawanan malam tadi yang mana berlangsungnya perlawanan akhir Piala Malaysia. Baik, saya kira itu saja jam yang kita ada untuk jam ini. Kita terus ke Buletin 5.30 bersama Fauzi Zin sebentar saja lagi, dan saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.